Dah. Boleh sengitkan ke? Kan? Oh, boleh. Boleh. Okey. Ni dekat pejabat kami. Dekat ladang ke tu tuan? Pejabat ladang. Saya? Dekat pejabat ladang ke tu? Pejabat dalam ladang. Betul. Pejabat dalam ladang. Tuan sihat? Ya? Tuan sihat? Sihat. Kalau tak sihat, tak datang kerja. Alhamdulillah. Okeylah. Okeylah. Kami dari pelajar UPM daripada... Yang ketua kat sini. Ha? Macam mana? Yang ketua sini siapa? Oh, saya. Yang tadi ya? Tegak. Sekejap tuan. Oh. Sarah nampak tak Sarah bilang? It's okay. Saya lagi kucing. Baru je lah. Sama. Okey. Saya ingat tak tuan? Ingat pula. Okey tuan. Tak apa, gambar saya tak apa. Jangan diri kita sengit sudah. Okey. Tengok sini sikit. Okay, Assalamualaikum tuan. Kami daripada pelajar Fakulti Pertanian UPM ingin menemu ramah tuan mengenai ladang yang tuan usahakan, iaitu ladang ngenas tuan. Jadi sebelum tu ada apa-apa soalan tak yang tuan tak faham atau tuan nak tanya? Soalan Soalan yang kami hantar tu clear tak? Soalan yang you bagi ni saya belum baca habis. Tapi okey lah. Benda ni biasa dalam proses pertanian. Okey. Cuma benda ni you ada sebahagian tu you nak akan apa, map ke apa semua itu adakah perlu map tu untuk kita hantar dengan awak ke apa? Tu tak apa, kami boleh search sendiri. Kami boleh cuba search. Okey. Boleh Saya kita tak ada benda lah. Saya macam biasa je rasanya. Okay, tuan. Boleh. Okey, jadi kita teruskan Okey, pertama sekali boleh kami tahu nama penuh tuan, umur, status perkahwinan ke? Macam mana status tuan? Nombor telefon. Yang nak sekarang nak. Yang pertama tu nama saya sebagai pengurus kat sini. Nama Safri, S-A-F-R-I. Singapore, Amerika, Finland, Russia, India. Muhammad Yusof. Mix Mix. Umur tuan? Baru 57 tahun. Muda lagi tu ya? Sekarang? Dah berkahwin ke bujang? Dah berkahwin. Alhamdulillah. Isteri, anak sudah 4. Okey. Nombor telefon dah ada, email, sejarah pendidikan tuan dalam bidang pertanian, dalam bidang kalau yang bidang apa-apa dah yang tuan pernah ceburi sebelum ni. Okey, saya asasnya saya SPM je. Yang selebihnya ialah pengalaman bekerja je lah. Berapa tahun dah pengalaman? Pengalaman bekerja dari bidang pertanian, ladang untuk kelapa sawit dan getah lebih kurang dalam 6 tahun. Lepas tu on off dan akhir-akhir ni bila umur dah macam ni baru timbuk balik. Dah dekat 5 tahun lah. Total dalam pengalaman ni lebih 10 tahun lah. Okey, tanya mengenai syarikat. Mana? Dalam yang soalan kami bagi tu ada pencapaian dalam perniagaan. Maksudnya dalam dalam perniagaan nenas yang tuan ceburi selama 5 tahun, apakah pencapaian terbesar yang tuan pernah dapat sepanjang tempoh 5 tahun tu? Pencapaian terbesar sebelum 5 tahun ni kita dah dapat kelulusan daripada pihak MyGap. MyGap tahu kan? Okey. Itu
sedia tanaman hasil pertanian daripada MyGap. Kita boleh buat jualan sampai ke untuk ekspor lah. Tapi buat masa ni kita tak buat ekspor kerana permintaan dalam negeri tak mencukupi. Jadi kami tak abaikan untuk ekspor. Akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Okay, soalan seterusnya mengenai dah lah kan? Dah aku tu. Nama owner syarikat. Syarikat semua, profil syarikat. Okey, pertama owner syarikat kita asasnya ialah orang lokal kita, orang Melayu tempatan kita, iaitu Datuk Anwar Ahmad dan isteri Datuk Nurzaiti Osman. Dapat. Yang pertama Datuk Anwar Ahmad dan isteri Datuk Nurzaiti Osman. Nama syarikat? Nama syarikat Andigo Plantation Sdn Bhd. Andigo. Okey. Jenis syarikat? ANZCO. Okey. Jenis Okey, syarikat syarikat persendirian. Persendirian. Lokasi tak apa kami Sdn Bhd. dulu. Okey. Lokasi kami boleh Pejabat HU Kuala Lumpur. HQ kat Kuala Lumpur. Alamat dia Business 19A-11-3 Level 11 UOA Center Kuala Lumpur. Oh, bangunan UOA. Kat situ lah dia. Pejabatnya. Okey, tahun bermula untuk plantation 2016. Selebihnya syarikat buat perniagaan lain, tapi untuk Antico Plantation bermula 2016. Okey, sumber capital, modal capital kita buat dapat daripada RHB Bank Berhad. RHB Bank Berhad. Produk asal produk utama sekarang ni ialah kita buat Nenas MD2. Nenas MD2. Okey, nombor telefon pejabat 03 2166 8181. Okey. Atau 03 2166 8585. Okey. Tuan, kita beralih kepada profil ladang pula ya. Ladang terletak di Lancang Pahang. Lancang. Saiz ladang saiz tu keseluruhan saiz. Buat masa ni kita ada 500 ekar. Besar. Bukan besar, luas. Maaf tuan. Kadang-kadang bahasa ni dah bercampur dah. Biasa. Okey, jarak mesin ladang ke UPM nanti you Google lah. Nanti kami Google. Map sama. Map nanti you Google. Okey. Produk ladang buat masa ni Nenas MD2. Dia ada Nenas produk MD2. Dia ada produk sampingan tak tuan? Dan yang dah proses. Okey, produk sampingan itu Nenas MD2 ialah jangka masa panjang. Jangka masa pendek kita ada buat tanaman sampingan seperti pisang dan juga tanaman irigasi serta ternakan ayam kampung. Kalau daripada hasil nenas tu sendiri ada tak syarikat tuan hasilkan macam jam ke? Macam mana? Daripada hasil tanaman nenas, ada tak syarikat tuan hasilkan produk lain macam jam nenas ke? Kita selain daripada nenas kita jual dia punya benih, iaitu suluh dan stam itu tunggul nenas tu lah. Okey. Buat masa ni kita tak buat produk lain macam jus ke apa tak, kita jual direct buah terus jual direct jual buah je lah.
dan permintaan suluh iaitu benih nanas pun tak mencukupi sebab banyak permintaan, tapi kita gunakan untuk tanaman sendiri. Anggaran lebih kurang 1 bulan lebih kurang dalam 2 ekar, iaitu 1 ekar lebih kurang 17,400 ke 20,000. Bermakna 1 bulan 2 ekar lebih kurang 40,000 pokok. Okey, kita gerak ke nombor telefon ladang. Ke sama Okey, je? gunakan nombor telefon saya je. Oh, okey. Alamat dia sama macam tadi. Macam. Alamat ni awak ada alamat yang tak sama. Ni alamat dia di Lanjang. Nombor 30 lot 32 TKPM Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Taman Kekal Pengeluaran Makanan Lancang, Pahang. Ini postcode lupa letak. Apa lagi? 28500. 28500. Okey. Beralih kepada organisasi. Apa nak tanya? Sasaran pelanggan untuk ladang tuan. Macam Ulang. sasaran pelanggan. Untuk jualan. Secara buat kita jual pada semua buat masa ni memang kita buat untuk jualan lokal je lah. Sebab untuk jual ekspor kita belum mencukupi lagi kerana permintaan lokal lagi banyak. Okey. Okey. Tuan, apa ni? Ada supply dekat market ke spesifik tempat? Kita langsung jual pada peraih. Kerana kita tidak ada nak jual ke market mana-mana. Kita akan jual pada peraih. Peraih yang akan distribute pada market-market lah. Seperti pasar ke, restoran, kedai. Okey. So kita gerak ke organisasi Page organisasi. Visi dan misi Visi dan misi ladang. syarikat. Ulang. Visi dan misi syarikat Indigo. Asiko. Ansiko tuan? Macam mana pergi Indigo pula tu? Dengar aku. Serempat. Okey. Apa soalan tadi? Misi dan visi dalam page 4. Misi syarikat. Visi syarikat dan misi syarikat. Organisasi. Misi. Kalau ni misi kita tak pakai sebab Faham. okey, misi kita punya misi atau nak motor dulu. Okey je Mana-mana pun boleh. Kalau motor kita ialah kita pertama sekali kita punya mission ialah kita kalau boleh kita nak jadi salah satu pengeluar utama nenas dalam industri nenas di Malaysia lah, kalau boleh, sebagai kata orang tu one of the agriculture industry leader dalam pengeluaran nenas. Itu our mission. Dan juga kita punya motto sama lah mission kita dengan tu, iaitu cuba memberikan lebih produk nenas yang terbaik sebagai salah satu pengeluaran nenas yang terbaik di Malaysia. Okey, insya-Allah. Okay. Next. Strategi perancangan operasi ladang. Okey, strategi sekarang buat masa ni ialah penambahbaikan tanaman nenas dari segi kualiti terutamanya kemanisan dan berat nenas tu. Itu sebagai tanaman utama lah. Dan kami buat tanaman sampingan
sebagai jangka pendek, sementara nak menunggukan hasil nenas keluar, iaitu seperti tanaman jangka pendek seperti pisang, tanaman fertigasi dan juga ternakan ayam kampung yang saya sebut tadi lah. Tuan, kita beralih kepada soalan atas tadi, iaitu objektif ladang. Kami tertinggal, maaf. Objektif ladang yang ladang Tuan ingin capai. Okey. Objektif kita adalah berusaha untuk mendapatkan pulangan yang baik buat syarikat dan semua pemegang saham. Okey. Okey, carta organisasi. Carta organisasi? Awak nak gambar dia ke? Boleh boleh juga. juga. Nanti kalau Tuan boleh Tuan. hantar dalam WhatsApp. Nanti saya ambil gambar, saya WhatsApp pada Amal. nombor telefonnya. Nombor yang selalu WhatsApp Tuan tu. Okey, nanti saya WhatsApp kan. Okey, terima kasih Tuan. Okey. Kriteria dan kelayakan pekerja yang Tuan pilih. Okey, sebenarnya pekerja yang utama sekali ialah sihat tubuh badan lah. Tak sihat tubuh badan macam mana nak kerja? Okey, tidak ada kriteria yang tertentu. Utamanya yang kita perlukan ialah seorang tu mesti tahan dengan kerja, terutama di kawasan ladang ni panas, terdedah dengan cuaca panas, hujan. Jadi kalau ada orang ni rasa staff rasa okey, mana sesuai lah. Kalau rasa macam tak boleh buat kerja-kerja kasar, maknanya kena duduk jabat je lah. Jadi kriteria pekerja ni tidak ada special lah. Kita bagi pada orang yang betul-betul minat untuk boleh bekerja. Apa skop tugas Sorry. Skop apa tu? Skop tugas pekerja. Okey, skop tugas tu kita akan bagi-bagikan. Setiap 2 minggu kita akan buat satu jadual, susun jadual yang dirancangkan untuk setiap department. Maksudnya kita ni dalam ladang kita ada 3 bahagian, iaitu pertama sekali ialah bahagian plantation, tanaman. Kedua ialah bahagian nursery. Dan ketiga ialah bahagian jualan. Jadi susunan kerja tu kita akan buat setiap 2 minggu, kita akan susun dan diorang akan menjuduk ikut pada jadual yang kita rancangkan. Kita dapat susun atau kerja lah. Okey. Tuan, berapa jumlah pekerja dekat ladang? Ataupun keseluruhan ladang? Okey, kalau staff kita lokal sebagai dalam 10 orang, itu termasuk bahagian pentadbiran dan juga supervisor, dan pekerja ladang kita pekerja biasa lebih pada 20 orang lah. 20 orang. Okey. Ini staff kami. Ini kami punya pelajar dari Pak Awak ni. Zikri. Gila. Okay. Zikri. Dia. Ini semua kita. Apa dia? Awak. Okey. Okey, itu selingan tadi. Okey. Tak payah. Mana kita balik ke mana? Okey. Kita gerak ke infrastruktur. Teknologi dan fasiliti. Okey. Okey, peralatan banyak kita gunakan sini ya. Dari segi land preparation, selalunya kita gunakan mesin, gunakan traktor untuk buat pembajakan, iaitu plau. Lepas tu kita gunakan mesin rotor untuk gembur dan juga mesin untuk buat batas. Okey, itu asas. Yang lain-lain tu kita gunakan peralatan yang kecil-kecil lah, iaitu macam buat lubang untuk tanam nenas. Lepas tu dalam masa setiap bulan kita mungkin gunakan mesin yang gunakan daripada traktor, iaitu
untuk buat semburan baja ataupun urea, kita menggunakan pressure pump, iaitu setiap peti air itu lebih kurang dalam 1000 liter satu ton. Itu secara asas lah. Dapat? Dapat? Yang tertinggal? Tak. Teknologi pembungkusan kita tak menggunakan pembungkusan biasa sebab nanas ni tak boleh bungkus dalam pack plastik atau apa. Sebab apa, kalau kita simpan dalam bekas plastik semua, dia akan cepat panas dan cepat masak. Jadi kita lebih terdedah. Hanya kita akan packing menggunakan kotak khas yang berlubang supaya ada udara. Okey. Itu Selamat tuan. kembali tuan. Ada kawan kita orang lagi satu ni. Ada kawan lagi seorang. Yang lain semua tak pakai face mask, seorang pakai. Kalau kita indoor, dia outdoor. Dia orang Filipin tuan. Yang banyak-banyak ni tak Tak ada SOP. Filipin. Ya, ya. Ya. Okey. Okey, kita teruskan tuan. Ni dah. Mission dah tadi. Infrastruktur ladan sama lah kan? Kemudahan logistik. Infrastruktur ladan tak sama ke dengan tadi? Dia ada benda. Apa Okey. bangunan yang ada dekat ladang? Infrastruktur ladang. Infrastruktur ladang dari segi apa tu? Bangunan. Kot-kot ada Pondok-pondok ke? pondok atau tempat-tempat penyimpanan khas. Baja. Asasnya ialah satu bangunan induk, iaitu sebagai pejabat dan store barang-barang peralatan, store baja, bangunan store baja, bangunan store untuk peralatan kenderaan, rumah kongsi untuk bekerja, dan lain tak ada, itu je. Okey. Itu sebab tu ladang asas lah. Untuk kemudahan logistik dari segi pengangkutan, kita ada lori 3 tan khas untuk pengantaran produk, kenderaan lain sebagai macam highlight dan kereta sebagai pengangkutan asas untuk diorang keluar masuk daripada ladang keluar untuk buat penjualan dan sebagainya. Ya. Okey. So from Filipin kan Sorry tuan. yang daripada Filipin ni faham bahasa Malaysia? Tak. Kalau tuan She can boleh understand. cakap English pun okey je. Okay. Okey. But actually you just shake your head like this. Dayan, Did you hear Dayan? He's talking to you. What? Sorry. Okay. Okay. How Malaysia? Okay. It's good. It's good. It's good. Always anybody you ask us good. Okay. We concentrate on our Interview. Okay. so continue We continue with missionary. missionary. Yes. Ownership. 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 Okay, actually semua ni ownership is under NGCO lah, because all missionary is under NGCO. Like the tractor, machine, lorry, and apa? Kacau je budak ni. Macam biasa je tu. Okay. Tak apa tuan, boleh je campur-campur cakap. tuan. Ah, Messi tadi, mesin tadi, adakah dia syarikat tuan sewa ataupun pemilikan sendiri? Sewa daripada luar ataupun hak actually milik sendiri? semuanya tak semuanya kita milik sendiri. Okey.
kita macam saya sebut lah, semua macam kenderaan macam peralatan mesin, traktor, lori semua milik sendiri. Okay, kita gerak ke operation. Okey. On land preparation. Kawasan. Beda tanah. Kawasan yang digunakan. Okey. Kawasan yang sedia ada ialah 500 hektar yang dah dijalankan lebih kurang dalam 250 hektar saja. Selebihnya dalam proses. Jarak tanaman, you mean apa? I don't understand about the jarak tanaman. Jarak tanaman ni macam daripada satu nenas ke satu nenas yang lain. Dalam satu batas dia. Okey, satu batas dia punya jarak dia 1 kaki. Satu kaki. Distance jarak antara pokok 1 kaki dan lebar atas ada 2 pokok. Kita akan buat setiap tu 2 kaki dan 1 kali 1 kaki. Okey. Lebar tu 2 ke pokok 1 kaki. Ya, faham. Kiranya satu batas tu dia ada 2 line ke macam mana? Ya, 2 line. Kalau nak buat 3 line terlalu sempit kan. Okey. Okay. Jenis tanah. Tanah apa yang sesuai? Tanah sini kita kira tanah organik lah. Bukan tanah gambut. Kalau di selatan banyak kan tanah gambut, tapi kami adalah tanah organik. Dan jenis tanah sini agak betul, bergantung pada keadaan struktur tanah, kawasan dan mana ada yang bukit-bukit semua tu. Yang sesuai kita tanam untuk nenas, yang tak sesuai kita akan tanam tanaman lain lah. Sebab tu kita buat masa ni kita baru 250 hektar tanaman yang sesuai untuk nenas, kerana kriteria tanah tidak sesuai. Ada setengah tu yang berasid dan kita kena baik pulih dulu baru kita boleh teruskan tanaman. Jadi land clearing method ni macam bila nak buat pembersihan dekat kawasan tanaman nenas tu, adakah pihak tuan menggunakan kaedah manual ataupun yang menggunakan mesin? Ataupun dua-dua? Kita gunakan daripada untuk clearing ni dari segi pembersihan terutamanya ialah merumput. Selalunya merumput kita ada dua cara manual ataupun cara gunakan mesin, iaitu power spray. Kita akan menggunakan power spray lah. Kerana kawasan yang luas kita tak boleh dapat nak buat gunakan manual. Kita gunakan kita gunakan power spray. Cantik pakai sulu ke? Tuan bahan tanaman yang digunakan macam menggunakan suluh ataupun benih? Benih tu suluh lah, tapi kita tak gunakan daripada biji. Kita hanya gunakan pada suluh. Suluh yang ada pada pokok yang kita ada lah. Setiap kali kita tanam nenas, selepas kita harvest buah, dalam tempoh dalam 2-3 bulan kita akan dapat setiap pokok sekurang-kurangnya dalam 2-3 hingga ke 4 suluh dalam jangka setahun. Kita gunakan suluh, kita tak gunakan benih lain. Dan untuk buat cara subuan ke apa kita belum buat lagi. Kita cuma gunakan sum daripada nenas tu, pokok yang dah melebihi 2 tahun yang tidak keluar suluh lagi, kita akan tanam, kita akan usahakan untuk gunakan sum ataupun tunggul untuk buat proses untuk dapatkan benih suluh. Faham. Okey. Seterusnya tuan, proses pengkapuran ada dibuat tak? Buat tulen. Land preparation tu memang kita kena buat pengkapuran. Sebab apa? Kerana tanah organik ni dia tanah kadang agak berasid dan apa, kita akan gunakan dolomite atau iaitu JML lah. Dolomite. Sebelum dolomite atau JML lah.
sebelum kita buat rotor untuk pengemburan tanah, sebelum kita buat batas, kita akan tabur dolomite. Baru kita kembur, rotorkan tanah tu untuk buat batas. Kan untuk dolomite tu berapa untuk semua tanah? Berapa yang digunakan? Kuantiti. 1 ekar tanah kita akan gunakan sekurang-kurangnya lebih kurang dalam 1 ekar lebih kurang dalam 18 beg, iaitu 1 beg lebih kurang 25 kg. Boleh tahu tak harga 1 beg tu berapa? 1 beg dolomite. Harga tu nak kena refer balik lah, Dik. Tak apa. Okey je. Apa tu memang biasa kalau you searching kat mana-mana, harga dia semua lebih kurang sama je. Okey. Tak apa. Ya? Kita orang boleh search Tuan ada buat ujian tanah before peta tanam? lining tu. Okey, mana kawasan baru tu, setengah tempat tu kami akan menggunakan ujian tanah ni. Kita akan panggil pihak tertentu untuk buat ujian tanah. Apabila kita dah dapat hasil dia, baru kita akan menggunakan proses mana tanah yang sesuai untuk tanaman neras atau kawasan tu untuk dibaik pulih. Selalunya kita panggil pihak yang tertentulah untuk buat pemeriksaan ujian tanah. Dan kos dia pun boleh agak boleh tinggi, boleh tahan juga, tinggi juga kos dia. Oh, soal testing. Ni ujian tanah. Kita akan pergi hantar ke pihak untuk search tanah ni. Diorang akan datang ke tempat kita, akan ambil sampel setiap kawasan. Diorang akan ambil sampel. Lepas 1 bulan tu diorang akan bagi kita keputusan result tentang kesuburan tanah dari segi keadaan asid atau tidak, atau kelebihan bahan lain, supaya kita dapat merawat tanah tersebut. Dalam berapa tu kos ujian tanah tu? Anggaran dia? Itu untuk keseluruhan tu baru-baru ni kita orang buat antara 10 ke 12 ribu untuk satu keseluruhan kawasan. Hanya untuk buat proses ujian tanah. Berapa kekerapan tuan uji tanah tu? Ataupun ke cuma untuk tanah baru je? Setiap kali kita nak selalunya bila kita mula nak buka kawasan, setiap kawasan tu kita akan buat lah. Jadi kerana kos dia tinggi, setiap kali semasa sebelum kita mulakan tanaman untuk buka kawasan ni, kita dah panggil diorang datang dulu untuk cek semua kawasan. Jadi cuma sekali dah mencukupi lah, kecuali tanaman tu ada masalah, mungkin kita akan panggil untuk ujian tanah sekali lagi lah. Okey. Dalam ni kita akan panggil buat mula-mula sebelum kita buat tanaman, kita akan buat ujian tanah dulu. Adakah sebelum kita tanam tu akan letakkan silver shine dulu untuk setiap batas? Setiap batas kita akan lakukan letak silver shine. Tujuannya supaya untuk mengurangkan tumbuhnya Rumpai. atau lalaki rumpai lain lah. Jenis. Walaupun kita letak silver shine, hanya celah-celah pokok tu pun mungkin akan keluar rumput atau celah-celah dia lah. Itu kita akan pastikan setiap bulan kita akan cek kawasan tu. Kalau kawasan tu perlu untuk diracun, kita racun lah, supaya kawasan tak semak. Silver shine tu yang dah ada lubang ke buat sendiri lubang? Maksudnya batas Silver shine tu yang memang dia tak ada lubang ke, ataupun beli dah siap lubang? Kita beli yang belum ada lubang lagi. Okey. Sebab yang dah lubang tu berbeza-beza kan. Jadi kita ambil yang biasa je, yang tidak ada lubang, dan kita akan buat lubang sendiri ikut ukuran kita. Guna peralatan buat lubang silver shine tu macam mana?
kayu tunggal. Kita gunakan pemberat iaitu kita gunakan rolling. Iaitu mana besi tu besi bulat yang tajam. Dia punya diameter dia lebih kurang dalam 1,5 inci itu lah. Jadi keluasan tanah tu dalam 2 inci tu lah. Benda ni kita akan gunakan selalu macam apa orang panggil, saya pun lupa. Kita panggil rolling lah. Okay, kita gerak ke cutting machine. Macam apa? Okey. Okay, kita gerak kepada penanaman. Saya nak Terus dia tanya. cultivation. Ya. Okay, kepadatan tanaman dalam 1 hektar tu. Berapa pokok dalam 1 Ya, hektar? kami ni okey, 1 ekar kita tak buat tu, kita buat 1 ekar. 1 ekar ada sekarang kita buat 1 ekar lebih kurang 17,400 pokok anggaran. Setiap 1 ekar lebih kurang 17,400 pokok. Setiap 1 ekar tanah. 1 ekar. Jumlah dah. Okay, ini dah. Lain ni. Maksudnya keseluruhan yang ditanam tu berapa? Berapa pokok? Kira sendiri. Maksudnya keseluruhan kawasan ladang lah. Ya. Okey, sekarang gini. Setiap ekar lebih kurang 17,400. Buat masa ni kita dah usahakan lebih kurang 250 ekar. Dah. Yang selebihnya tu dalam proses lagi. Proses. Okay, Wan. Okey. Dulu aku. Macam mana ya proses pembarisan tanaman nenas ni? Pembarisan. Lain Kita ni. ikut pada kontur keadaan tanah tu. Kalau benda tu supaya kalau kawasan bukit tu kita paksa gunakan ikut kontur kawasan tu supaya pengairan air tu mudah untuk mengalir. Okay. Jadi tak semestinya sama. Kita akan tengok pada structure bentuk tanah, kontur tanah lah. Kalau bukit mungkin kita akan buat batas dia menurun supaya bila hujan air tak berkumpul. Kerana nenas ni tak perlu banyak air. Dia kalau air akan merosakkan tanaman nenas. Sebab apa, nenas ni tu selalunya kita tak perlukan siram air selalu. Kita harapkan daripada air Tuhan beri je. Air hujan. Okey, kita akan bergerak kepada pengairan dan saliran irrigation. Saya nak tanya, apakah jenis sistem pengairan yang digunakan untuk nenas? Pengairan selalunya kita untuk setiap kawasan ladang tu kita cuma buat sistem pembayaran je lah. Di mana tu pembayaran tu dan juga kolam tadahan. Sebab kawasan ni kita kolam tadahan supaya air-air tu akan mengalir ke kolam tadahan. Dan kolam tadahan ni pun kita akan gunakan kita boleh gunakan untuk buat Pengairan. untuk lain-lain sebagai tanaman, untuk tanaman nenas punya dan ada bermacam-macam lagi lah. Komponen sistem pengairan ni biasalah. Pasal apa di nenas ni tak perlukan perlukan sistem pengairan air. Maksudnya tak perlukan piping untuk buat siram. Tak perlu. Sebab nenas ni hanya kita tentukan bahawa setiap batas yang kita buat tu pengairan air tu sempurna supaya tidak bertakung di setiap kawasan. Jadi kita tak perlu adakan sistem pipe untuk siram atau sebagainya lah. Okay, so kalau Oleh kerana kita pengairan, jadi masa memang tak diperlukan utama tu lah. Yalah. okay, tempat Kita hanya buat sistem pengairan dari segi piping ni hanya pada kawasan-kawasan tanaman jangka pendek, iaitu tanaman seperti petigasi. Buat macam ni, petigasi, itu kita buat sistem pengairan lah.
Kalau situ boleh bergerak kepada pembajaan lah. Okey, boleh. Berapakah kuantiti baja yang digunakan untuk 1 hektar tanaman nenas? Okey, sekarang kalau saya kira anggaran. Untuk setiap 1 hektar kita menggunakan pekerjaan dalam okey, setiap 1 ekar, bukan hektar, ekar kita gunakan Ekar. buat masa ni kita gunakan pekerjaan daripada jenis Yaramila yang disarankan oleh Jabatan Lembaga Nenas. Yaramila Tahu. Okey. Baja 15. Okey, 15 tu kita gunakan 1 ekar lebih kurang dalam setiap ekar lebih kurang dalam 20 beg, iaitu lebih kurang 50 kali 20 sama 1,000 kilo untuk satu ekar. Ekar. Okey. Okey. Itu kita akan taburkan di setiap batas, di tengah-tengah batas. Antara batas tu, di tengah-tengah batas kita akan letakkan Yaramila sebelum kita tutup dengan silver shine. Sebab benda ni tak perlu selalu baja. Kita akan buat pemejaan lain, iaitu untuk buat foliar, iaitu kita gunakan urea untuk kesuburan pokok setiap bulan. Okey, pokok baru tanam daripada bulan pertama hingga bulan ketiga kita akan buat untuk foliar lebih kurang dalam 1 bulan 2 kali. Tapi selepas 3 atau 4 bulan bila tumbuh, kita akan buat foliar sebulan sekali je. Kaedah kuantiti dah. Kaedah pembajaan ada. Kaedah pemajaan tu just tabur je kan? Tuan tak buat poket ke apa ke? Tak, kita tak buat pokok. Kita akan buat di tengah-tengah batas. Batas kita tu akan cuma tabur je. Nak letak silver shine. Okey. Kita pergi ke pembungaan. Okey, pembungaan ni selalunya kita akan selepas pokok nenas ni berusia lebih kurang dalam 12 bulan atau anggaran ketinggian dalam 2 kaki ke 3 kaki tinggi, kita akan bagi hormon. Hormon untuk menggalakkan untuk hormon. Hormon ni kita gunakan supaya untuk dapatkan bunga dan buah lah. Selalunya selepas hormon jangka masa untuk keluar buah, bunga dan buah lebih kurang 135 hari daripada anggaran kasar. Selepas letak hormon tu lah. Jenis hormon yang digunakan? Nama dia? Itu biasa kita gunakan. Jenis dia saya pun tak tahu nak cakap apa, tapi benda ni memang kita dapat recommendation daripada kita punya supplier lah. Kita gunakan yang hormon yang liquid lah. Kita akan masukkan campuran dalam dalam power spray. Kita akan spray ke kawasan ladang yang kita perlukan hormon tu. Maintain dah. Masa. Satu pokok berapa kuantiti hormon yang kena ke kita spray? Dia ada spesifik. Okey. Spesifik dia setiap kita gunakan liquid tu untuk 1,000 liter air. 1,000 liter air kita akan gunakan hormon tu lebih kurang dalam 2 liter untuk 1,000 air campuran dia. 2 ke 3 liter campuran hormon tu ke dalam air 1,000 liter. Dan kita akan gunakan power spray untuk spray ke semua keseluruhan kawasan. Kalau air 1,000 liter ni maksudnya untuk 250 ekar ke berapa jumlah tanah? Kawasan luas tanah
untuk 1,000 air. Satu ekor tu lebih kurang dalam 1,000 liter satu tong tu lah. Oh. Dalam satu tong apa power spray tu lebih kurang 1,000 liter kita gunakan untuk satu ekar tu. Oh, Eka. Okey, faham. Okay. Ni. Okay. Ni. Apa tanda positif yang hormon tu berkesan? kepada Keberkesanan pokok. hormon tu. Keluar bunga lah kan? Tak jelas. Keberkesanan Ulang tak jelas. tanda keberkesanan hormon tu. Maksudnya keluar bunga ke, dia Okey. subur ke? Jadi warna merah. Jadi ada warna spesifik Perubahan dia keluar ke, perubahan warna? Selepas hormon cuma yang dia punya kelebihan kita akan nampak bunga dia lah akan keluar. Okey. Okay. Setiap dalam sebulan gitu dah kita akan nampak hasil bunga keluar. Dia tidak ada pasal warna dia tidak ada merubah warna pada tanaman. Terus ke Okey. Lalat. Nak tanya ke kiraan peratusan bunga? Tuan nak rehat dulu ke? Tak apa. Penat ke? Teruskan. Okey. teruskan. Okey, Okay, Lagi kawalan cepat lagi bagus. Okay, kawalan rumpai, kaedah Oh. dan sekian-sekian. Ya, sekarang kita kawasan mana saya sudah hormon dah sedar. Rumpai. Untuk weed control lah. Okay, weed control ni kita gunakan kita ada buat manual dan juga cara gunakan mechanical lah. Okay, kalau manual tu kita buat manual weeding, iaitu diorang akan menebas kawasan-kawasan kawasan nanas yang semak yang tinggi, ataupun kaedah keduanya kita gunakan racun untuk gunakan racun rumpai, dan racun rumpai yang sesuai untuk tanaman nanas ialah campuran emetrin dan juga diuron. Diuron ni sebagai pre-emergent untuk tanaman, kerana yang sesuai untuk rumpai bagi tanaman nanas yang tidak mengganggu tumbuhan nanas ialah emetrin dan diuron. Okay. Bila sekiranya cuaca hujan, kita akan gunakan bahan pelekat iaitu surfactant ataupun jenis bahan pelekat lah. Iaitu kita campurkan dalam dua bahan ni supaya bila hujan benda racun ni akan sedap ke rumpai yang kita sembuhkan. Kalau cuaca panas kita tak perlu gunakan bahan pelekat tu. Okay, masa racun rumpai digunakan selalunya potong pada keadaan setiap bulan kita akan setiap 1 atau 2 bulan kita akan racun kawasan rumpai supaya pokok rumpai tidak tumbuh dan keadaan senang untuk dikawal lah. Jenis racun rumpai macam saya sebut tadi, kita gunakan untuk tanaman nanas hanya kita gunakan emetrin dan diuron saja. Okey, jumlah racun rumpai campuran kita gunakan diuron lebih kurang dalam 20 kg. Campur diuron lebih kurang dalam 5 liter untuk 1,000 gallon. 1,000 liter. 1,000 liter air kita gunakan diuron sebanyak 20 kg dan emetrin lebih kurang 5 liter. 1 ekar. Untuk 1,000. Untuk 1,000 gallon air. Okay. Okey. Untuk peralatan yang digunakan untuk racun rumpai, kita tak gunakan knapsack, kita gunakan power spray. Kerana kawasan luas kita gunakan power spray yang daripada traktor, gunakan mesin pump untuk pump racun ke ruang tempat lah.
Okey, waktu untuk yang terbaik untuk meracun, kalau racun ni yang terbaiknya ialah waktu pagi lah. Okay. Ataupun waktu lewat petang. Kekerapan penggunaan racun rumpai macam saya sebut tadi, antara bulan hingga 2 bulan kita akan racun. Okay, kita akan pergi kepada pengurusan perosak dan penyakit. Pest and disease. Okey. Daripada kalau nenas ni, salah satu perosak dia ialah kita akan cakap BHR, iaitu kawasan pokok yang akan jadi pokok tu akan jadi layu, busuk, terutama di kawasan pangkal tanaman nenas, disebabkan oleh pengairan yang kurang baik, di mana air banyak bertakung, menyebabkan pokok nenas ni akan lecuk. Selain daripada itu ialah bila buah nenas, kalau perosak lain ialah lalat buah lah. Lalat buah mungkin bila musim buah dia akan ada lalat buah. Lalat buah ni kita akan gunakan netting. Bila dah berbuah, kita akan tutup netting hitam tu, jaring hitam, supaya kurangkan lalat buah. Yang satu lagi yang paling besar ni masalah ialah babi hutan. Banyak. Jadi babi hutan dia orang akan makan pokok dan buah nanas lah. Yang kita buat ialah kita tiap ekar tu kita akan buatkan pagar. Pagar gunakan netting hitam. Macam biasa awak nampak mana-mana ladang, dia akan gunakan pagar yang menggunakan netting hitam. Kerana babi ni dia kalau tu hitam tu dia tak nampak sangat, tapi kadang-kadang dia masuk juga. Dia boleh langgar. Lain tak ada. Tuan, biasa pada peringkat pertumbuhan nenas, yang mana yang paling macam banyak yang ada serangan-serangan haiwan ni? Selalunya kalau daripada babi ni daripada mula pokok kita tanam sampai akhir tu selalu ada lah. Kawasan ni bila kawasan yang berhampiran dengan hutan atau kawasan semak belukar yang tebal, selalunya babi hutan ni banyak lah. Jadi benda ni kita kena kawal daripada setiap mula tanaman. Kita akan buat pagar supaya babi ni tak dapat serang kawasan. Dan selain daripada tu kita akan gunakan buat masa ni kita banyakkan gunakan yang lain. Kita dulu ada gunakan bahan-bahan lain, tapi tak berani nak gunakan racun-racun tu. Jadi kita hanya buatkan pagar je. Okey. Dalam okey, kejap start. Dalam setahun tu berapa peratus penurunan hasil akibat perosak dengan penyakit ni? Agak-agak. Maksudnya daripada gangguan perosak ni? Okey, lebih kurang dalam 5% daripada tiap kawasan tu lah. Itu termasuk daripada serangan babi dan juga lalat buah. Dan itu je lah. Yang selalunya yang mengganggu kawasan hanya babi dan juga lalat buah. Kalau ikut yang PKP hari tu, banyak juga ke penurunan? Terganggu ke hasil? Okey, dalam masa PKP alhamdulillah kita punya production jalan terus, kerana permintaan nenas kata orang tu memang tak mencukupi. Kita mengatasi masalah jualan ialah dengan cara, kerana kita tak dapat nak keluar buat jualan langsung,
kerana masa dalam PKP ni kita banyak gunakan cara COD. Kita akan promote melalui FB. So far tak mencukupi. Sampai sekarang ni diorang masih lagi minta. Okay. Dah. Jenis puncak dia bagi tahu. Jenis apa? Racun pusat. Yes. Apa lagi? Tapi yang kalau buat ni banyak Kosmetik. Sekejap kan? tu. Okay, kosmetik. Tanya. Untuk yang lalat buah tu, berapa kos netting untuk halang lalat buah tu Dalam satu musim. dalam satu musim? Okey. Satu musim sekali je lah kita buat. Kalau kos tu kita bergantung pada penggunaan berapa roll netting lah. Kita gunakan yang 75% netting yang 75% nya. Lebih kurang dalam tak buka pasal bahagian tu bagian kami punya yang order racun ni. Okay. Saya tak dapat pasti lah. Tapi anggaran dia adalah lebih satu ekar kawasan tu lebih kurang dalam 10 roll Okay. untuk tabur kita tutup atas dia. Melayu tadi. Okay, kita gerak ke harvesting, penuaian. Okey. Daripada indeks batangan ni selalunya kita akan mula potong harvest buah apabila indeks 1. Daripada mula indeks 1 kita dah boleh mula potong harvest buah. Sebab indeks 1 apabila dia mula indeks 1, dia dalam masa 2-3 hari akan dia bertukar pada indeks kedua. Kerana nenas MD2 daripada indeks 1 hingga indeks ke-3 dah sesuai untuk penghantaran. Kerana mangsa 1 dan 3 tu yang paling sesuai. Sekiranya indeks dah melebihi atas daripada 3 iaitu 4, hanya sesuai untuk jualan langsung. Terus. Mana makan pada hari tu. Kerana kita nak buat untuk delivery jauh tak boleh. Sebab apa, jangka hayat nenas ni dalam masa seminggu dia akan terlampau masak, dia overripe, kualiti rasa dah berbeza. Jadi indeks yang terbaik untuk kita jual ke supplier indeks 1 dan 2. Dan yang sedap untuk makan ialah indeks 2 dan 3. Selebih pada indeks 3 bukan tak sesuai makan, tapi untuk semakan secara fresh tak berapa sedap. Untuk buat jus okey. Okay. Cara penuaian Tuan kena macam mana? Macam mana? cara penuaian. Maksudnya kutip satu-satu ke? Guna mesin ke? Okey, cara kita tak guna mesin, kita guna sebab apa setiap batas tu pekerja kita akan Petik. pastikan buah pada indeks buah baru dia akan petik. Kita akan petik buah tu lah cara manual. Manual, okay. Tuan, Kan? boleh kami tahu tak macam Yeah. mana nak tentukan indeks 1 tu tahap Buah dia macam kematangan nenas tu macam mana kalau kita tengok daripada segi fizikal dia? Okey, fizikal dia pertama daripada warna dia. Warna nenas yang warna hijau ni dia akan dia punya mata nenas ni akan terbuka sikit. Sebab yang dia akan nampak lebih besar daripada mata nenas daripada pangkal bawah tu. Kita akan nampak yang indeks pertama dia akan terbuka sikit. Itu dia punya mata tu agak besar. Kalau lebih banyak buka, bermakna dah indeks kedua. Bila indeks kedua dia dah berubah pada warna kehijauan kekuningan sikit. Indeks ketiga boleh dikatakan warna keemasan pada separuh daripada buah nenas tu. Kalau indeks keempat, keseluruhan nenas tu dah berubah warna pada warna jingga lah, warna kemasan tu.
Dah indeks kelima tu dah kira overripe lah. Overripe tu bila overripe tu kami akan buatkan untuk orang yang buat jualan jus, mungkin dia orang ambil pasal sesuai untuk buat jus, dan selebihnya tu mungkin reject, tapi kami gunakan nanas yang reject ni untuk bagi makanan, bagi makan pada ayam kampung kita. Kerana ayam kampung kita selain pada kita gunakan dedak dan jagung, kita bagikan nanas mana yang reject. Jadi kami makan apa, ayam kampung kami tu makan nanas, selain pada nanas kita bagi dia ketum ayam, Ketum. daun ketum. Sihat lah. Dari Ayam kampung. dari mana dapat ketum ayam tu? Ketum tu macam daun ketum biasa, tapi dia sesuai untuk ayam, dia tak dan selain itu kita kawasan-kawasan hampiran kita banyak kolam. Jadi ada kangkung. Bagi ayam makan kan. Kita akan daripada selain daripada makan dedak dan jagung, kita akan bagi dia Sayur. nanas. Lepas tu saya Sihat. Sihat. Okey, Kolam ada berapa kolam dekat ladang tu? setiap kawasan ladang ni kita akan buat kolam ni, setiap kawasan kita ada 3 kawasan. Kita ada 500 hektar ni, kita ada 3 kawasan, dan setiap kawasan ada 2 hingga 3 kolam sebagai kolam tadahan air. Bila ikut pada struktur bentuk muka bumi kawasan tersebut lah. Paling sikit 2 kolam. Dalam setahun tu berapa kali buah nanas dituai? Okay, nanas hanya twice sekali je. Dalam setahun. Ajaib kalau satu pokok boleh buah. Jadi nanas ni setiap satu pokok akan hasilkan satu biji nanas. Lepas kita dapat dah harvest nanas, pokok tu kita tak akan musnahkan, tapi kita akan serahkan pada pihak nursery. Supaya kita dapatkan dia punya sulur untuk buat selepas jangka masa setahun ke 2 tahun, jika nanas tu dah agak matang, dah pokok nanas tu dah tak mengeluarkan sulur, mungkin kita akan gunakan tunggul dia. Tunggul dia tu kita akan rawat ke batas lain untuk dapatkan sulur. Kalau setengah pihak gunakan untuk gunakan jambul nanas tu, pun dia ada buat sukuan dan sebagainya. Tahu kan sukuan yang belah. Kami buat sebab apa, masa tak mengizinkan. Jadi kami hanya bergantung pada sulur je. Okey. Faham. Tuan, untuk 250 hektar tu, tanah nanas tu sekaligus ke bergilir ke ikut kawasan? Sebab apa, setiap bulan kita akan anggarkan tanaman 2 ekar. 2 ekar. Jadi kita setiap bulan kita akan dapat penghasilan 2 ekar berterusan lah. Kalau kita ada gangguan daripada cuaca, mungkin sebulan atau 2 bulan kita tertanggung dan tak boleh tanam, maka kita punya buah tu pun jarak antara 1-2 bulan tu akan tertanggung lah. Sebab cuaca, selalunya cuaca lumayan peranan lah. Sebab kita bila musim hujan, kita tak boleh buat land preparation sebab kawasan tanah agak melekat, jadi tak boleh buat proses penggemburan dan sebagainya. Jadi anggaran kami buat setiap 1 bulan kurang-kurangnya 2 ekar. At least kata orang setiap bulan kita akan dapat penghasilan. Kalau kita tanam semua kawasan, lepas habis tuai dah tak ada lagi lah nanas. Jadi kita kena buat peringkat. Jadi 1 bulannya 2 ekar hingga ke 4 ekar. Okey. 2 ke 4. Okey, kita gerak ke post harvest. Tuan nak minum air Okay, dulu? tak, ni ada. Besar ni. Minum dulu kan? Okey. Okey.
jenis pelabelan untuk produk. Okey, actually kita punya ni kita tak label sangat, kecuali apabila kita gunakan pack, bila kita buat COD, penghantaran yang gunakan kotak. Yang lain tu kita cuma siap bakul. Yang dalam bakul tu kita akan jual pada peraih. Tapi yang kami jual direct ke pembeli, kita akan gunakan kotak. Yang kotak kita tu ada label nama syarikat lah. Dan kita akan letakkan stiker MyGap kita sebagai bukti yang kita punya pokok ni telah lulus Organik. daripada pihak organik. Maknanya macam ni dah kita ada kelulusan MyGap lah. Okey. Ni apakah produk sampingan yang boleh dihasilkan? Maksudnya dihasilkan oleh Nenas ni kan? Tak ada tadi kan? Buat masa ni apakah produk sampingan yang boleh dihasilkan? Maksudnya sampingan daripada Encik Nenas ke atau Nenas. Nenas tu lah. Kira terus Ada buat jus ke? buat tak ada kan? ni kami tak buat. Kami tak buat. Cuma dalam cadangan untuk buat jus, tapi kita tak Ada masa. payah nak buat. Kita cuma menghasilkan buah nenas untuk direct jual ke peraih je lah. Okey. Di mana tempat meletakkan hasil nenas tersebut Maksudnya- selepas menuai? Okey, biasanya hasil ni kita akan tempat yang pusat pengumpulan nenas. Mana nenas yang telah dituai pada hari itu, kita akan langsung hubungi pihak-pihak peraih untuk buat jualan. Kerana buah nenas ni sebelum kita buat jualan, kita akan panggil kita akan expose dulu pada semua peraih, pembeli, supaya dia orang akan tahu yang kita dah potong buah lah. Selalunya satu hari kita boleh tahu dia orang akan datang untuk beli. Sebab apa, buah nenas ni kalau kita biarkan lama, lebih pada 2-3 hari, buah tu akan berubah indeks. Bila kita nak potong 1 atau 2 hari, kita akan inform pada pembeli. Okey. Jadi dia akan order kita akan standby kan. Kiranya selepas tuai tu terus jual lah. Tak simpan. Kita tak boleh simpan. Apa buah ni dia tak boleh tahan lama. Cepat masak. Paling dia cepat berubah daripada indeks masak dia. Dah. Kotak. Dia Oh. ni. Dah. Okay, kita gerak ke pengurusan sisa. Waste management. Okey. Indeks. Sisa kita selain daripada buah-buah yang reject tu, selain daripada yang kita bagi pada ayam untuk makanan, selebih sisa-sisa tu kita akan buatkan satu lubang tanah tu akan masuk dalam lubang tu. Bila penuh tu kita akan bakar ataupun timbus supaya tidak ada bau dan sebagainya lah. Kita akan gunakan tanam sisa-sisa yang selebihnya lah. Tuan, Ya. untuk produk tu, nenas tu sendiri, kita grade macam mana? Dari segi saiz dia ke untuk kita jual tu kan? Mungkin grade akan ada saiz kecil sikit ke atau besar, sederhana. Kita ada mengikut pada grade, iaitu bergantung pada berat. Berat nenas. Kita secara kasarnya kita ada 4 grade. 4 grade, iaitu grade double A. Double A ni berat dia ialah melebihi 2 kilo. Jadi grade yang kedua ialah grade A, iaitu berat dia antara 1.3 hingga 2 kilo. Grade B antara 0.8 kilo hingga 1.3 kilo. Grade B. Dan selebihnya tu grade C. Grade C tu ialah bawah 0.8 kilo. Dan harga pun berbeza mengikut grade lah. Berapa ringgit tuan untuk grade, kesemua grade ni? AA. Okey.
Untuk harga kita bergantung pada Berat. dua bahagian, iaitu sekiranya berat orang yang pembeli membeli lebih daripada 200 kg, harga dia berbeza, dan bawah 200 kg harga berbeza. Okey, untuk bawah 200 kg untuk harga ladang, ni harga ladang lah kami punya. Double A bagi yang kurang 200 kg pembelian kurang 200 kg, double A sekilo RM3.60. Okey. RM3.20. RM3.2. B RM60. 60. C RM1.70 per kilo. Itu yang kurang 200 kg. Tapi kalau lebih pada 200 kg, harga dia agak kurang sikit, iaitu double A kita buat RM3.10. Grade double A dia. Kalau A RM2.07, B RM2.10 dan grade C RM1.20. Itu buat masa ni, harga buat masa ni lah. Ini bukan harga pasaran Harga pasaran kami tak. Lain lah. Ini harga Ladang. Okey. Gerak balik dekat tu tadi. Sisa. Ini. Tak ada. Boleh. Okey. ini bahagian buruh. Tadi Ya. sisa tadi tak habis lagi sebenarnya. Kita orang terlompat tadi. Yang mana tu? Pengurusan bahan buangan. Tadi Okey. tak sempat tanya habis. Pengurusan buangan ni mana kita akan gunakan, macam saya cakap tadi, kita akan gunakan lubang, kita akan korek lubang untuk buang segala sisa ni dalam lubang, sama ada kita bakar sisa tu kat dalam lubang tu ataupun bila penuh kita akan timbus dengan tanah. Dan kita tidak ada buang ke tempat lain lah, sebab kita tak galakkan untuk jauh untuk buat pengangkatan. Tidak ada macam syarikat luar datang ambil semua bahan buangan, tak. Kami hanya gunakan korek lubang Bakar. untuk buang semua dalam lubang tu. Sama ada kami bakar ataupun bila penuh kami timbus dan buat lubang yang lain. Okey, kesan bahan buangan terhadap persekitaran. Okey, yang tadi kami buat tu supaya tidak keluarkan bau, lalat dan sebagainya lah. Sebab tu kami gunakan lubang, tanam selepas penuh kita tanam atau bakar dalam lubang. Ini bahan tambahan biasanya daripada sebahagiannya tu dulu kami ada buat kompos sendiri, tapi kami sekarang tak buat kompos sendiri. Jadi kami buat beli je lah kalau kita perlukan kompos. Dulu bahan buangan ni separuhnya kita akan buat kompos. Buat mulaan lah. Tapi sekarang kita tanah dah tak buat kompos lagi. Jadi bahan tambahan yang tak ada lagi dah. Kita buat lagi. Masa bahan buat dihasilkan maksudnya apa? Waste product time. Masa bahan buangan dihasilkan. Maknanya setiap hari dah. Setiap hari Setiap hari. pekerja akan kumpulkan sisa-sisa tanaman yang tu supaya kawasan kita bersih, tak ada lalat atau bau. Kita jaga dalam sekitar lah, supaya jangan ada bau dan lalat dan sebagainya. Penyimpanan bahan buangan macam saya kata tadi, kami tak simpan, kami terus buang dalam lubang yang kami buang. Okey dah. Boleh ikut. Jadi yang pengurusan ni setiap department dia ada supervisor sendiri, dia yang akan tentukan. Okey. Okey. Tentang buruh ya buruh. Okey. Untuk pekerja ni setiap hari waktu pagi, setiap pagi bermula pagi pukul 7 pagi kita akan buat recall. Mana setiap pekerja kan kita buat recall untuk pembagian tugas, walaupun kita dah ada jadual, tapi supervisor akan terangkan tugas-tugas diorang untuk buat apa, gunakan bahan apa sebelum mulakan kerja. Setiap pagi kita akan buat recall.
berapa ramai pekerja yang untuk menguruskan ladang. Okey, buat masa ni kami ada untuk pekerja ladang lebih kurang dalam 20 orang. Nanti untuk pekerja ladang lah, lebih kurang dalam 20 orang lah buat masa ni. Waktu bekerja 8 jam, 7 sampai 4.30 lah. Tapi tengah hari dia orang setiap pukul 10 dia rehat setengah jam. Tengah hari pukul 12.30 sampai pukul 2 dia rehat makan. 2 sampai pukul 4.30. Isnin sampai Jumaat Isnin sampai hari-hari. Hari Isnin sampai Jumaat. Itu setiap hari. Okey, yang wajib sampai Isnin sampai Sabtu. Yang wajib. Yang tak wajib tu hari Minggu kadang-kadang dia orang buat kerja tambahan lah. Sama ada kita buat overtime ataupun kita buat kerja borong. Maksud kerja borong ni ialah kerja yang bergantung pada penghasilan kerja dia. Contohnya macam kita harvest, ambil sulur. Kita nak ambil sulur, kita akan kira berapa banyak sulur yang dia dapat. Kita akan kira berapa sen untuk setiap sulur. Itu kita buat khas lah. Tak sama yang lain pun kita akan ikut gaji harian kong kerja. Ya. Okey. Tuan, Ya. kalau dari segi komunikasi dengan pekerja ladang tu, sebabkan diorang kan diorang dah ladang tu, pekerja ladang tu pekerja luar kan? Ya, betul. So Pekerja bagi buat masa ni pekerja luar daripada kawasan ladang hanya pihak supervisor kita je lah. Yang selebihnya kita gunakan tenaga pekerja foreigner. Kami ada rumah kongsi. Diorang akan duduk rumah kongsi ni lah. Cuma kami pantau diorang melalui CCTV yang kami pasang. Dan kita berhubung dengan diorang bila ada masalah, kita cuma gunakan talian handphone kita lah. Tuan boleh tahu daripada negara mana orang tu? Okey, kami ada dua, iaitu Indonesia dan Bangladesh. Yang Indonesia baru sebelum PKP dia orang dah habis kontrak. Untuk pengambilan baru ni kami terpaksa tunggu dulu kerana PKP virus COVID-19 ni pasal ni kami tak dapat nak ambil orang baru. Jadi yang tinggal Bangladesh lah. Untuk gaji pekerja dia dibayar bulanan ataupun harian? Dan Okey, kita bagi kita ada gaji, sebenarnya gaji ni adalah gaji bulanan, tapi kita akan bagikan pada harian lah, ikut pada harian hari bekerja. Kalau dia bekerja, maknanya dia adalah gaji dia orang. Bergantung pada basic kita bergantung pada bulanan. Berapa tu sebulan? Anggaran 1,200. Itu ialah sebagai basic lah. Macam mana tuan susun atur jadual diorang? Rotation ataupun memang sama je sampai habis? Okey, benda ni setiap, macam saya kata tadi lah, kita akan buat setiap jabatan department, diorang akan buat perancangan daripada segi susunan atur kerja selama 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu diorang akan tentukan, kecuali ada perubahan dari segi cuaca ataupun masalah macam COVID-19 ni baru ni. Tapi kami punya kawasan ni sentiasa tak ada rehat lah. Masa kami tidak ada bercampur dengan orang luar. Jadi kami teruskan macam biasa. Aktiviti kami jalan terus je. Gaji staf pejabat sama ke dengan gaji staf ladang? Pejabat, okey, sebenarnya pejabat dan ladang sama je. Masa kami punya ni dalam ladang, daripada pengurusan atas sampai ke supervisor, semua sama. Kita tak ada beza. Pasal apa, kita punya gaji kita ikut satu tempat je lah. Kalau waktu
tuan hasil tu tuan perlukan pekerja lebih ataupun memang pakai pekerja yang ada je? Selalunya kita gunakan pekerja yang ada. Sebab apa? Bila hasil tu kita guna pekerja yang sama untuk keluarkan hasil. Okay, So kita ada bagian dia. Macam bagian untuk plantation, untuk keluarkan hasil, budak plantation sendiri yang akan buat. Okay, kita gerak ke training and education, latihan dan pendidikan. Okey, latihan adakah anda perlu melatih pekerja? Okey, daripada melatih pekerja ni, daripada pekerja buruh, kita tak latih. Cuma kita punya supervisor, kita akan hantar kursus. Sekiranya perlu, kita akan hantar kursus dari segi untuk membaik pulih dari kualiti tanaman. Ataupun yang terbaru ni, kita hantar pekerja, kita punya peringkat supervisor untuk latihan mitigasi. Kerana kita cuba buat pekerja, kita hantar dia orang khusus lah untuk khusus mitigasi dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita dapat daripada lembaga nenas akan ada buat khusus untuk membaik pulih masalah nenas dan sebagainya. Kita akan hantar supervisor kita. Dan supervisor inilah yang akan beri instruction pada pekerja. Bila? Ni Ada program internship disediakan tak? ada. Macam mana tu? Internship program. Okey, pelajar ya. Sebab apa? Buat masa ni dah 2 tahun ni kami ada buat pengambilan pelajar daripada universiti dan college yang tertentu kat kawasan ni. Dan kami sediakan di ladang kami ada kabin tertentu daripada kongsi rumah pekerja yang kami ada kabin untuk pelajar lah. Praktikal kat sini kami akan tempatkan di sini lah. Buat masa ni untuk ladang ni kami belum pernah ambil pelajar perempuan. Kami banyak pelajar lelaki. Pasal pelajar perempuan ni bukan tak boleh kalau ada cuma tempat tak sesuai. Bila dalam melaksanakan ladang ni agak jauh daripada luar. Jadi mungkin tak sesuai lah. Faham. Dia ada penginapan di luar, kita akan uruskan. Ada had ke untuk ambil internship ni? Berapa orang sekali ambil? Sebenarnya bergantung pada kalau kita ambil ramai sangat pun kita tak terlayan kan. Jadi selalunya paling ramai yang kami ambil yang lepas ni 20 orang. Banyak. Paling ramai lah. Ramai banyak gaji 1-2 orang. Ramai tu. Tapi selalunya dalam 4-5 orang je yang diorang hantar. Macam baru ni yang pelajar kami yang tinggal daripada tempat awak ni, Cik Zikri, saudara Zikri seorang je. Ya, tak apa, kita teruskan cepat boleh tak? Sebab apa, saya punya pekerja dah habis kerja. Okay. Ni last financial. Okay. Kita selesaikan cepat ni. Apa lagi? Okay, nanti kalau perlukan yang lain-lain, awak just call saya. Okay, boleh. Saya rasa financial ni lah last. Yang lain kita orang call. Okay, kalau ada masalah lain, call je. Okay. Masa tak tentu. Malam pun tak apa. Okay. Boleh. Agak perlu tahu ada masalah apa-apa ke nak tanya, beritahu saya. Okay. Yang lain-lain ni kami akan call nantilah. Boleh. Pasal apa pekerja ni bawa balik pukul 3 dah habis. Saya nak kena jumpa diorang, kena nak beri arahan selebihnya lah untuk buat briefing diorang. Okay tuan. Ke boleh kalau yang macam financial ni ke kami ada orang yang spesifik kami boleh tanya? Okay, sebenarnya financial ni dari segi macam mana tu awak perlu?
Sebab apa kita permintaan kita semua financial kat sini kita akan serah pada pihak HQ. Okay. Ya. Daripada segi perbelanjaan dan sebagainya, kita ada limit dia tertentu lah. Okay. Maknanya kita akan request dengan pihak HQ. Apabila diluluskan, baru pihak HQ akan keluarkan kos yang diperlukan. Okay. Kita cakap ni. Okey. Okay. Okey lah. Cik. Cakap. Yang ni dekat pukul 3 budak-budak saya dah tunggu kat luar. Okay, baik. Okay, terima kasih Nanti kalau banyak. nanti call je bila masa. Okay. Okay. Okay, terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik. Terima kasih meluangkan masa. Okay, thank you. Okay. Bye. Bye.